Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera ya, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya Regi JC Rita Udin. Baik, ada dua isu saya nak bentangkan di sini. Pertama ialah dalam live inilah, ialah isu pengenalan beras Madani yang ditetapkan pada harga RM30 atau RM30 Malaysia. Now, saya sebenarnya tak ada masalah dengan benda ni, malah ianya satu pendekatan yang harus dipuji kerana memperkenalkan beras Madani ini ya pada satu harga yang ditetapkan yang berpatutan. Tetapi masalahnya di sini. Okey, negara kita mengeluarkan beras tempatan ya dalam jumlah yang agak besar tetapi tidak mencukupi untuk keperluan tempatan, iaitu antara 60 hingga 65% ya, lebih kurang macam itulah, 60 lebih peratus lah. So 30 lebih peratus pula adalah beras import. Okey, so beras import lebih mahal daripada beras tempatan, dan beras tempatan ni ditetapkan harganya pada RM26 atau RM26. Itu harga siling beras tempatan. Now, sebelum kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertapak di Putrajaya, kita tidak ada krisis bekalan beras tempatan maupun beras import dan sebagainya. Okey, beras adalah nasi ini adalah makanan ruji rakyat Malaysia. Ini adalah dikira keperluan antara keperluan paling asas. Kita tidak pernah ada krisis bekalan makanan asas di negara ini dari merdeka sampai sekarang. Tetapi selepas kerajaan ini bertapak dalam setahun lebih ini, desas-desus banyak isu lah yang pecahkan monopoli beras dan apa dibincangkan. Kononnya dengan persaingan yang positif ini akan membawa penambahbaikan dan penurunan harga dan kebaikan buat rakyat dan sebagainya. So mereka membincangkan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah negara ini, iaitu krisis bekalan beras. Dan yang anehnya, beras sebenarnya berlambak dalam supermarket dan sebagainya. Dalam pada orang kata ada krisis bekalan beras dulu-dulu tu, beras sebenarnya berlambak. Tapi beras import, beras 30 lebih peratus berlambak. Tapi beras tempatan 60 lebih peratus gaib. Dan beras import yang 30 lebih peratus berlambak dan cukup dalam pasaran. Jadi macam mana negara kita yang hanya import 30 lebih peratus beras ya untuk tampung kekurangan dalam beras tempatan, tiba-tiba beras tempatan raib sukar nak dijumpai, tetapi beras import ada dalam kuantiti yang mencukupi. Jadi itu tak masuk akal. Jadi itu yang diketengahkan oleh ramai aktivis, ramai pemimpin, persatuan-persatuan, NGO, badan-badan tertentu. Itu yang diketengahkan. So benda ni sebenarnya pelik bin ajaib, dan malah sudah keluar pendedahan malah oleh wakil rakyat sendiri bahawa ada kegiatan haram mencampuri beras tempatan dengan beras import dan di package sebagai beras import dan sebagainya. So itu sudah keluar. So kemudian dia tunjuklah kilang ini dilawati oleh pihak berkuasa, siasatan dimulakan dan sebagainya. Tetapi sehingga hari ini kita tidak ada penjelasan komprehensif. Setahun lebih kita tidak ada penjelasan komprehensif mengapa dalam tahun 2023 berlaku krisis bekalan ajaib ini. Tidak ada data yang diperjelaskan kepada kita bagaimana 30 lebih peratus berlambak dalam pasaran, tidak ada kekurangan. Sebenarnya orang rakyat Malaysia tidak kekurangan beras, tetapi yang anehnya yang membanjiri pasaran adalah 30% lebih beras. Macam mana? Tak masuk akal. 30% lebih beras untuk yang hanya sebenarnya menampung keperluan 30% lebih rakyat Malaysia ya.
ada berlambak dalam pasaran mencukupi, tapi beras tempatan gaib. So tak ada data, tak ada kita dengar. Walaupun saya mendesak kerajaan untuk menubuhkan jawatan kuasa untuk mengkaji data, membuat tinjauan-tinjauan untuk mendapatkan kepastian apa yang berlaku dan mendedahkannya, tidak ada. Dan mengambil langkah-langkah sepatutnya, tidak ada. Langsung tidak ada. Kemudian bila kempen pilihan raya berlaku, tiba-tiba keluar paket demi paket beras dalam kuantiti yang banyak, yang murah, yang diagihkan oleh trak kepada bakal pengundi. Oleh siapa? Oleh kerajaan. Tapi mereka tidak anggap itu sebagai rasuah. Okey. Kemudian selepas pilihan raya, tak dengar pula ada trak pergi tempat-tempat lain untuk agihkan beras. So beras tu datang dari mana? Kemudian tiba-tiba ada beras madani. Nah, benda ni bagus. Tapi yang pelik, kerajaan umumkan mereka akan mansuhkan SST dan SSI, iaitu beras kategori beras import dan beras tempatan. Mengapa? Daripada memansuhkan benda tu, perjelaskan kepada kita mengapa perlu mansuhkan sedangkan negara kita mengeluarkan 60% lebih, 65% or something like that, beras tempatan. Dan beras tempatan jauh lebih murah. 65% lebih itu jauh lebih murah dari beras madani, iaitu RM26. Ya? So kalau kita dapat tahu di mana 60% lebih beras tempatan ni, kita akan dapat menampung 65% contohnya keperluan beras dalam negara ni, di mana orang hanya perlu bayar RM26. Harga siling, itu harga siling. Sekarang ni nak mansuhkan benda tu tanpa beri penjelasan macam mana ianya tiba-tiba boleh gaib. Kita tak diberi penjelasan. Kemudian perkenalkan beras madani yang RM4 lebih mahal. Tak masuk akal. Dan bila kita minta penjelasan, kadang-kadang diberitahu mereka politikkan isu ni, mereka politikkan isu tu. Tapi sebenarnya ini seolah-olah kerajaan tak kisah apa yang kita fikir. Dia tak kisah orang merungut, dia tak kisah benda yang dia lakukan pelik. Dia lakukan sahaja, tapi dia tak kisah apa yang orang hujahkan. Walaupun hujah ni bernas, ianya masuk akal dan rakyat berhak tahu di manakah beras tempatan. Mengapakah 60% lebih keperluan beras perlu dinaikkan harga? Sepatutnya 65% beras tempatan ni boleh diedarkan kepada umum pada harga yang lebih rendah. So what happened? Mengapa perlu mansuhkan beras tempatan tiba-tiba tanpa menjelaskan kepada kita mengapa ianya gaib? Ya? Mengapa perlu orang-orang kampung yang mungkin beli beras tempatan pada harga yang lebih rendah tiba-tiba perlu bayar lebih banyak untuk beras madani? So sebenarnya bagi majoriti rakyat Malaysia yang beli beras tempatan, ianya satu kenaikan harga, bukannya penurunan harga, bukannya penyelesaian. Sebaliknya, penyelesaian jangka panjang bermula dengan tindakan kerajaan mengaku bahawa berlaku satu krisis bekalan beras, mengaku bahawa ada tanda soal yang perlu dijelaskan kepada rakyat di manakah gaibnya beras tempatan, dan kemudian memulihkan stok dan bekalan beras tempatan dan beras import berpadanan dengan peratus-peratus, ya, peratus pengeluaran beras tempatan dan peratus import beras. Baru kita cerita lain. Mengapa mansuhkan? So nampaknya seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. So bila kita cerita beras madani ni komposisi dia apa? Berapa peratus beras import dan berapa peratus beras tempatan? Adakah beras madani ni beras import sepenuhnya atau beras tempatan sepenuhnya ataupun campuran? Berapa peratus campurannya? Bagaimana mekanisme untuk menetapkan harga RM30 itu dirangka? Ya, ini perlu dijelaskan kepada rakyat, sebab bagi majoriti rakyat Malaysia ini satu kenaikan harga. Adakah RM30 itu merangkumi beras tempatan? We need the answers. Tapi kita tak akan dapatlah. Saya yakin tak ada yang akan respon. So
Saya hanya menjawab soalan kepada mereka yang bertanya kepada saya lah. Betul, anda bertanya soalan yang betul. Kita perlu penjelasan kerana ada banyak kemusykilan di sini, ada banyak tanda soal di sini, what is going on. Dan memang betul apa yang ramai beritahu saya, bahawa bagi majoriti rakyat Malaysia ini kenaikan harga kerana majoriti yang dulunya beli beras tempatan sekarang tak jumpa beras tempatan. So ini penjelasan saya kepada soalan yang ditanya, tetapi ini setakat penjelasan saya lah. Saya yakin tidak akan dapat jawapan daripada kerajaan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.